Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Selamat datang ke channel Cikgu Fadilah AYU. Kali ini cikgu akan kongsikan dalam siri Bila buku teks berbicara bagi matematik KSSM tingkatan 3. Jom kita saksikan. Bertemu kembali dalam siri kali ini. Dalam siri Bila Buku Teks Berbicara, kita akan bincangkan standard pembelajaran menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor dalam bentuk piawai. Bagaimanakah anda menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor dalam bentuk piawai? Okey, kita lihat contoh yang dikemukakan di sini. Okey, contoh 14. Satu rim kertas mengandungi 800 helai kertas. Ketebalan sehelai kertas ialah 9.4 darab 10 kuasa negatif 3 cm. Diberi jumlah ketebalan bagi N rim kertas yang sama ialah 225.6 cm. Hitung nilai MA. Kalau kita faham kat sini, dia nak berapa bilangan rim kertas. Berapakah bilangan rim kertas yang diberikan, di mana rim kertas keberatan bagi rim kertas yang diberikan di sini ialah N rim kertas di sini ialah 225.6. Dan juga maklumat lain yang diberi di sini ialah ada dalam satu rim ada 800 kertas, helai kertas, dan ketebalan bagi selai kertas ialah 9.4 darab dengan 10 kuasa negatif 3. Okey, dalam menyelesaikan soalan yang melibatkan penyelesaian masalah, pertama sekali kita kena keluarkan apa maklumat yang diberikan di sini. Apa maklumat yang diberikan di sini, apa yang dikehendaki. Kemudian barulah kita jalankan strategi, dan selepas kita melaksanakan strategi tersebut, okey, kita jalankan strategi selepas kita merancang strategi bagi soalan tersebut. Okey, contoh dia kat sini ya. Pertama, kita faham dulu masalah dia. Bilangan kertas dalam satu rim ialah 800. Okay, ketebalan sehelai kertas ialah 9.4 darab dengan 10 kuasa negatif 3. Dan ketebalan N rim kertas yang diberi di sini ialah 225.6 cm. Okey, soalan ini, kita kena rancang dulu strateginya. Pertama sekali kita kena tentukan dulu ketebalan bagi satu rim kertas. Okey, selai kertas diberi 9.4 darab dengan 10 kuasa negatif 3, dan kita kena cari dulu ketebalan bagi satu rim. Dan untuk mencari nilai N, iaitu bilangan rim kertas sini, kita perlu bahagikan ketebalan bagi N rim kertas per dengan ketebalan bagi satu rim. Okey, jom kita laksanakan strateginya. Okey, pertama sekali ketebalan satu rim kertas di sini kita perlu cari, iaitu 800 helai kertas yang ada pada dalam satu rim darab dengan ketebalan bagi sehelai kertas. Okey, 800 darab dengan 9.4 darab dengan 10 kuasa negatif 3, dan kita perolehi bagi satu rim kertas ketebalannya ialah 7.52. Okey, jadi kita nak cari berapa bilangan rim dia, kita kena bahagikan ketebalan bagi N rim kertas per dengan ketebalan bagi satu rim. Okey, jadi N rim kertas ketebalannya dia berikan 225.6 cm bahagi dengan ketebalan satu rim kertas yang kita cari tadi, kita dapat 7.52 cm. Maka kita perolehi bilangan rim kertas ialah 30. So, kesimpulan yang kita boleh buat di sini ialah bilangan rim kertas yang diberikan di sini dengan ketebalan 225.6 cm ialah 30. Okey, itu ialah contoh bagi yang pertama dalam penyelesaian masalah kali ini, iaitu contoh 14. Okey, kita teruskan dengan contoh 15. Okey, contoh 15 kat sini. Sebuah syarikat hartanah telah membeli sebidang tanah berbentuk segitiga bersudut tegak PQR seperti dalam rajah di sebelah. Okey, soalan dia yang pertama, hitung nilai PQ. Okey, hitung nilai PQ. Okey, kalau kita perhatikan di sini, ini ialah sisi. Okey, sisi ataupun panjang PQ yang kita nak cari.
Okey, dan nyatakan jawapan dalam bentuk piawai. Kemudian soalan yang kedua, soalan B. Jika kos bagi 1 meter persegi tanah ialah RM45, hitung jumlah kos tanah tersebut dalam RM. Okey, jom kita tengok bagaimana cara penyelesaiannya. Okey, kalau kita lihat di sini, pertama sekali kita kena fahamkan dulu masalah dia. Okey, masalah yang dikemukakan di sini ialah kita perlu cari masalah yang kita kena faham yang dalam soalan ini ialah pertama, segitiga PQR ialah segitiga bersudut tegak. Ingat kalau nak cari salah satu sisi dalam segitiga bersudut tegak, apa yang kita akan gunakan? Formula teorem Pythagoras. Kalau kita masih ingat lagi formula dia, kita kena ingat Okey, kemudian QR. Okey, QR dalam rajah diberikan di sini. Okey, cikgu lindung ni. Lihat. Okey, QR yang diberikan di sini ialah hipotenus. Hipotenus, bagaimana kita nak kenal hipotenus? Hipotenus dia berada setentang. Okey, setentang dengan sudut tegak dalam segitiga sudut tegak tersebut. Okey, itu ialah hipotenus atau posisi yang paling panjang. Okey, bagaimana kita rancang strategi? Okey, strategi yang kita perlu lakukan di sini, pertama sekali kita kena hitung ataupun kita kena cari panjang PQ menggunakan teorem Pythagoras. Okey, teorem Pythagoras. Kemudian untuk soalan B, kita kena cari dulu luas tanah berbentuk segitiga tersebut. Kena ingat formula segitiga macam mana. Dan kita darabkan dengan jumlah luas tanah dengan kos 1 meter persegi yang diberikan dalam soalan tadi. Okey, bagaimana kita melaksanakan strategi? Jom kita lihat. Okey, yang pertama sekali untuk soalan A, kita nak hitung PQ, kita nak gunakan teorem Pythagoras. Kalau kita masih ingat teorem Pythagoras, formulanya ialah C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Di mana C ni ialah untuk sisi hipotenus. Okey, yang paling panjang. Manakala A dan B ni kita boleh letak di mana-mana antara kedua sisi dia beri. Katakan sini ialah A, katakan sini ialah B. Okey, ini ialah formula teorem Pythagoras. Okey, berpandukan pada soalan yang beri kat sini, kita nak cari PQ. Kita nak cari PQ. Okey, nak cari PQ di sini, katakan kita nak cari A, kita nak cari A di sini, maka kita kena pindahkan B, kita akan perolehi C kuasa 2 tolak B kuasa 2, iaitu sisi hipotenus yang dikuasa 2kan tolak dengan sisi B di sini. Okey, sini dia berikan di sini. Okey, C 3.5 darab dengan 10 kuasa 2. Okey, ini ialah C kuasa 2 tolak dengan 2.1 darab dengan 10 kuasa 2. Ini ialah B kuasa 2. Okey, B kuasa 2. Okey, ini dia punya formula dia beri kat sini. Okey, ini ialah nilai C dikuasa 2 kan. Ini ialah nilai B yang dikuasa 2 kan. Okey, kita tolak. Kemudian kita selesaikan, gunakan kalkulator, kita selesaikan, kita perolehi hasilnya ialah 7.84 darab dengan 10 kuasa 4. Ini ialah panjang PQ. Okey, PQ di sini, panjang PQ. Okey, untuk cari nilai PQ saja, okey, ini ialah nilai PQ kuasa 2. Nak cari nilai PQ saja, kita pindahkan kuasa ke sebelah kanan, ia akan jadi punca. Kuasa 2. Okey, gunakan kalkulator, kita dapat hasilnya 2.8 darab dengan 10 kuasa 2. Okey, kalau cikgu tulis kat sini, panjang PQ yang kita perolehi ialah 2.8 darab dengan 10 kuasa 2 meter. Okey, selesai untuk soalan A. Kemudian soalan B, dia nak kita cari luas. Okey, nak cari luas untuk mendapatkan jumlah kos tanah tersebut dalam ringgit Malaysia, di mana 1 meter persegi nilai dia ialah RM45. So kita cari dulu luas segitiga 1/2 darab dengan tapak. Okey, tapak itu PR, tapak darab dengan tinggi dia, tinggi yang kita cari tadi, tinggi dia. Okey, tinggi ini ialah tapak. Okey, tapak yang di bawah ni ialah tinggi. Okey, ini formula bagi segitiga. So kita perolehi di sini ialah 2.94 darab dengan 10 kuasa 4
meter persegi. Okey, ini ialah keluasan tanah tersebut. Okey, untuk dapatkan kos dia, kita kena darab dengan RM45. So, kita perolehi kos tanah dia ialah RM1,323,000. Okey, ini ialah kos tanah. So, kita dah dapat jawapan untuk A. Kita dah dapat jawab untuk B. So, kesimpulan yang kita boleh perolehi di sini ialah, okey, kalau cikgu scroll di bawah, kesimpulannya ialah untuk soalan A, jarak dia ialah 2.8 darab 10 kuasa 2, dan B, jumlah kos dia ialah 1,323,000. Okey, itu untuk soalan yang kedua dalam sesi penyelesaian masalah ini. Okey. Kita lihat soalan yang terakhir. Okey, soalan yang terakhir contoh 16. Okey, contoh 16 kat sini. Gambar rajah menunjukkan bumi dengan diameter 1.2742 darab 10 kuasa 4 km. Hitung luas permukaan bumi dalam kilometer persegi. Nyatakan jawapan anda dalam bentuk piawai betul kepada 4 angka bererti. Kena ingat bagaimana penulisan bentuk piawai dan bagaimana kita nak tukarkan dia ataupun bundarkan dia kepada angka bererti. Kita dah belajar di awal pembelajaran kita dulu. Okey, di sini nota diberi pada kita ialah luas permukaan sfera ialah 4 pi j kuasa 2 dan pi yang kita perguna di sini ialah 3.142. Okey, jom kita tengok bagaimana cara penyelesaian dia. Okey, pertama kita fahami masalah. Okey, bumi berbentuk sfera. Okey, bentuk sfera macam bola kan. Okey, diameter bumi ialah 1.2742 darab 10 kuasa 4 km. Okey, jawapan dia nak dalam bentuk piawai betul kepada 4 angka bererti. Pertama sekali, kalau kita lihat dalam soalan ini bagaimana kita nak rancang strategi. Untuk luas permukaan sfera, nilai dia beri ialah jejari. So, kita perlu cari dulu jejari. Kita perlu cari dulu jejari dia, iaitu diameter bahagi dengan 2. Okey, diameter bahagi dengan 2. Okey. Menggunakan rumus luas permukaan sfera, kita gunakan rumus permukaan sfera untuk menghitung luas permukaan bumi. Okey, jom kita laksanakan strategi. Okey, jari bumi yang diberi di sini ialah diameter perlu bahagi dengan 2, 1.2742 darab 10 kuasa 4 bahagi dengan 2, kita perolehi 6.371 darab dengan 10 kuasa 3. Okey, jadi luas permukaan bumi ialah formula diberi untuk sfera 4 pi j kuasa 2. 4 pi j kuasa 2. So, kita masukkan nilai 4. Pi dia 3.142. Jejari dia 6.331 darab 10 kuasa 3 kuasa 2. Okey, kita selesaikan. Kita dapat ni. Ni kita kalkulator, kita dapat ni. Bagaimana cara kita nak tukarkan dia dalam bentuk piawai? Ini bukan dalam bentuk piawai. Okey, jom kita kena gerakkan dulu titik perpuluhan. Okey, gerakkan titik perpuluhan ke kiri. Kenapa? Bentuk piawai kita kena tulis dalam bentuk A darab dengan 10 kuasa N. Okey, A darab dengan 10 kuasa N, di mana nilai A dia berada di antara ataupun sama dengan 1 dan kurang daripada 10. Jadi ni nilai dia lebih daripada 10 kan. So, kita kena gerakkan titik perpuluhan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8. Jadi kita dapat 10 kuasa 8. Okey. Jadi kalau kita tuliskan 5.1 sifar 13 sifar 6 sifar 8 1 darab dengan 10 kuasa 8. Okey, dia nak dalam 4 angka berti. Ingat, dalam pengiraan 4 angka berti, kita kena tahu sifar berada di antara nombor bukan sifar, dia dikira sebagai angka berti, dan pengiraan untuk angka berti kita kira daripada hadapan. Di 1, 2, 3, 4. Dan nilai belakang dia, okey, nilai belakang dia 3 ni kurang daripada 5. So, kita tak buat apa-apa perubahan pada nilai 1 yang di akhirnya. So, untuk pengiraan, untuk dapatkan 4 angka berti ni, 5.101 darab dengan 10 kuasa 4 km persegi. Okey, selesai untuk 3 contoh soalan penyelesaian masalah dalam bahagian ini. So, selamat mencuba untuk latihan 2.2. Dijawab betul-betul. Good luck.
kena menonton video cikgu. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share video-video karya cikgu. Bye-bye.